Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. Okey, pertama sekali benda yang paling penting, yang paling asas apabila kita nak melakukan apa sahaja kerja, termasuklah kerja kita sekarang ialah kerja menuntut ilmu. Jadi benda yang paling penting ialah niat. Boleh saya bangun? Saya biasa bangun supaya nampak semua, kan? Dan kalau nak soal pun senang, kan? Okey. Hadis yang biasa kita dengar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan dikira mengikut niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang dia akan dapat mengikut apa yang dia niat. Kemudian Nabi huraikan, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka hijrahnya, siapa yang niat hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka Nabi kata apa dia dapat? Apa dia dapat bila niatnya kerana Allah? Nabi cakap fa hijratu ila Allah wa rasulih, dia akan dapat Allah dan Rasul. Okey? Kemudian Nabi hurai lagi, fa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang berhijrah kerana dunia yang dia inginkan, awim ra'atin, ataupun dia berhijrah kerana seorang wanita yang ingin dikahwininya, maka apa dia dapat? Fa hijratuhu ila ma hajara alaihi, maka dia akan dapat apa yang dia niat. Iaitu kalau dia niat kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Kalau dia niat untuk dapat dunia, dia akan dapat dunia. Kalau dia niat untuk dapat seorang wanita untuk dikahwini, dia dapat seorang wanita. Jadi hadis ni kita biasa dengar, betul tak? Apa yang Nabi nak sampaikan? Kita biasa dengar tadabbur Al-Quran. Sekarang kita cuba tadabbur hadis ni. Apa yang Nabi nak sampaikan? Sebab hadis ni Nabi sebut ketika sahabat diperintah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Satu beban yang sangat besar dan berat. Kenapa? Sebab bila diperintah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, makna apa tu? Adakah pindah bawa barang semua, bawa bisnes? Tak. Hijrah bawa iman sahaja. Harta benda, kalau keluarga yang tak beriman, ditinggalkan. Dan pergi pula tempat mana ni? Tempat yang asing. Madinah ni bukan tempat orang Mekah. Dan orang Mekah dengan orang Madinah tidak ada hubungan keluarga. Jadi tidak ada, pada zahirnya tidak ada masa depan. Tanah tidak ada, rumah tidak ada, pekerjaan tidak ada. Dan semua yang lahir di Mekah, harta di Mekah, apa yang mereka biasa buat di Mekah kena tinggal secara total. Dan pergi pula bila akan balik? Tak tahu, mungkin tak balik. Jadi satu proses yang sangat besar dan berat. Maka Nabi nak apa ni? Nabi nak bagi motivasi pada sahabat yang nak buat benda yang sangat besar dalam hidupnya dengan apa?
kamu tinggal semua. Kalau kerana Allah, kamu dapat apa? Allah dan Rasul. Tapi kalau kamu berhijrah ke Madinah sebab nak sambung bisnes di Madinah, kamu akan dapat bisnes. Kalau kamu hijrah ke Madinah sebab ada seorang wanita yang kamu ingin kahwini, kamu akan dapat seorang wanita. Okey? Jadi pilihan bijaknya apa? Pilihan bijaknya apa? Berhijrah kerana Allah dan Rasul. Tapi bayarannya kena tinggal semua. Tinggal semua. Kalau nak bawa semua, tinggal Allah dan Rasul. Sekarang nak pilih yang mana? Tadi jawab Allah dan Rasul, dah sekarang dah perlahan dah. Belum datang perintah hijrah. Kalau nak Allah dan Rasul, kena tinggal semua. Mungkin hidup lebih susah. Betul tak? Okey, sekarang nak pilih yang mana? Syaratnya kena tinggal semua. Tinggal semua. Tinggal semua. Bisnes, harta, rumah. Kalau seiring. Okey. Kenapa nak juga seiring? Nak juga harta tu. Apa dia? Okey. Jawapannya nak juga sebab satu keperluan. Betul? Setuju? Setuju. Zul. Zul kan? Saya biasa lihat dia tapi dia tak pernah lihat saya. Betul kan? Okey. Betul tak? Kita nak seiring sebab dunia adalah satu keperluan. Betul? Betul? Siapa yang nak Allah dan Rasul? Dunia pun kalau tak dapat pun, kalau terpaksa tinggal, semua tinggal bisnes pun dia sanggup. Angkat tangan. InsyaAllah. Tinggal semua ni? InsyaAllah. InsyaAllah dalam kelas kan? InsyaAllah. Tengok, Nabi nak mendidik para sahabat. Nabi nak mendidik para sahabat. Nabi bagi dua pilihan je. Kalau kamu berhijrah kerana Allah dan Rasul, kamu dapat apa? Allah dan Rasul. Tapi kalau kamu nak hijrah kerana dunia, kamu akan dapat dunia. Saya nak tanya, kalau kita dapat dunia, bahagia tak hidup kita tanpa Allah dan Rasul? Tak bahagia. Kita sebenarnya nak dunia untuk apa? Nak bahagia ke nak dunia? Nak dunia. Sebab sekarang ni dunia. Tak, sebenarnya kalau kita tanya pada semua orang, bila dia kerja dunia pagi, petang, siang, malam, dia nak apa sebenar? Kepuasan dunia. Dia nak bahagia ke nak dunia sebenar? Dunia. Nak dunia? Oh, tak nak bahagia? Dia fikir bahagia tapi tak, logiknya semua yang kerja dunia dia nak bahagia, betul tak? Ya. Betul kan? Sebab dia anggap bahagia tak mungkin kalau miskin. Sebab tu perlu harta banyak. Betul kan? Betul tak? Betul tak cara berfikir? Kalau bahagia mesti harta banyak. Tak betul? Zul betul ke salah? Sorry ya. Sorry ya. Mungkin orang tak biasa dengan saya, dia terkejut bila saya suka bertanya. Tapi sebenarnya itulah cara Al-Quran. Kalau kita baca Quran, kalau kita faham, Quran selalu bertanya. Cuma kita je tak perasan. Kenapa kita tak perasan? Ayat Quran selalu bertanya kita. Kenapa kita tak perasan? Sebab kita bukan kisah pun soalan Allah. Yang kita kisah ialah khatam. Betul? Akhirnya kita tak rasa Allah bertanya, Allah ajak kita berfikir, Allah nak tingkatkan iman kita. Betul kan? Okey. Jadi macam tadi kan, kalau boleh nak seiring. Itu kebiasaan. Sebab dia anggap dunia satu keperluan. Tapi kenapa Nabi tak bagi pilihan? Siapa nak berhijrah kerana Allah dan Rasul, Nabi cakap apa? Dia akan dapat Allah dan Rasul. Nabi tak cakap siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul dan dunia. Nabi tak tambah dunia. Sebaliknya satu lagi, siapa nak dunia, dia dapat dunia. Dia tak akan dapat Allah dan Rasul.
Faham soalan? Kenapa Allah kata, Nabi kata siapa yang nak Allah dan Rasul, dia dapat Allah dan Rasul. Nabi tak sebut dan dunia. Kalau kita pilih akhirat, dunia ikut kita. Itu kenyataan siapa tu? Dapat akhirat, dunia follow. Follow me kan? Ha? Itu pendapat siapa tu? Malaysia. Okey. Sebenarnya dunia siapa pemiliknya? Allah. Siapa penciptanya? Allah. Yang dapat dunia itu siapa yang bagi? Allah. Yang dapat dunia sikit siapa yang bagi? Allah. Kalau kita dapat Allah dan Rasul, agak-agaklah kita tak dapat tak dunia. Saya nak soalan lagi. Antara kita dapat dunia dengan dapat Allah, mana lebih nikmat? Dapat? Allah. Betul. Walaupun tak ada harta. Itu yang Allah nak bagi. Ha? Itulah Allah yang bagi, macam terpaksa redha je. Kan? Ha? Saya nak tanya soalan antara kita dengan Hajar. Kenalkan Hajar. Siapa dia? Isteri Nabi Ibrahim AS. Allah sayang tak pada dia? Antara Allah sayang dengan Hajar dengan Allah sayang pada kita, mana lebih Allah sayang? Hajar. Mana tahu? Mana tahu? Ujian dia besar. Okey. Setuju Allah lebih sayang Hajar daripada Allah sayang pada kita. Betul? Okey. Apa Allah buat pada Hajar yang Allah sayang tu? Daripada pasir. Allah bagi apa pada Hajar? Ujian berhijrah. Allah perintahkan Ibrahim supaya tinggal Hajar di tengah Pasir. ada banglo, ada bisnes, ada clock tower. Tak ada kan? Tengah padang pasir. Bila tengah padang pasir panas, paling-paling kurang ada satu pokok untuk berteduh. Ada satu pokok. Ada tak satu pokok masa tu? Tak ada. Tengah padang pasir perlukan air. Ada tak Allah tinggalkan sungai ke? Tak ada. Tengah-tengah padang pasir, tidak ada pokok, tidak ada bangunan, tidak ada manusia, tidak ada suami. Allah kata, kamu bawa Hajar di tengah padang pasir, tinggal. Jalan. Jangan duduk bersama dia. Bahagia tak Hajar? Bahagia. Bahagia tak Hajar? Dia reda. Tapi tak ada apa pun. Suami pun tak ada. Rumah pun tak ada. Oh, kerana Allah. Dia bahagia kan? Maknanya, syarat nak dapat bahagia apa dia? Syarat nak dapat bahagia? Ikut perintah Allah. Sebab tu Hajar bertanya kepada Ibrahim AS. Siapa yang perintah kamu supaya tinggalkan aku di padang pasir? Kan? Dia tak tanya kenapa? Kenapa kamu tinggal? Soalan, dengar soalan. Dia tak tanya kenapa engkau tinggalkan aku di padang pasir. Tak. Dia tanya siapa yang perintah. Nampak dalam kepala Hajar apa dia? Sebab suami aku adalah Nabi. Dia tak akan buat sebarangan. Maka dia nak confirm siapa yang perintah. Bila Ibrahim jawab Allah, sepatah aja. Hajar ada jawab, ada tanya tak? Hajar kata apa? Dan dia akan jaga kamu. Allah akan jaga kamu. Ada jawab ke? Saya tak jumpa jawapan Hajar tu. Tak. Bila Hajar dapat keyakinan yang perintahnya ada Allah, terus dia tak cakap apa-apa dan Ibrahim pun jalan je. Dia tak kata, walaupun Allah perintah, kamu tahu tak aku ni perempuan. Yang ni bayi kan, baby. Tengah panas nak besarkan baby, air pun tak ada, pokok pun tak ada, makanan pun Ibrahim tinggal sikit je, suami pun tak ada. Kenapa dia tak persoalkan? Kita bukan suami tinggal tengah padang pasir, suami tinggal dalam rumah tapi tidak ada beras. Okey tak? Kita tanya tak suami, siapa suruh buat macam ni?
Suami pun kata Allah. Kita pun tenang je. Okey, abang boleh jalan. Perang besar dulu. Ilmu satu bab. Yakin dan praktikal satu bab lain. Kenapa Hajar tak bertanya langsung? Macam mana aku nak hidup tengah padang pasir? Masuk akal tak? Seorang wanita dengan bayi yang kecil tengah padang pasir, tidak ada manusia, tidak ada rumah. Masuk akal tak boleh hidup? Dia tak tanya. Kenapa? Yakin. Yakin pada siapa? Padang pasir milik siapa? Dia milik siapa? Suaminya milik siapa? Kalau Allah boleh cipta 7 lapis langit, Allah boleh uruskan 7 lapis langit, Allah boleh uruskan siang dan malam, tak kalah kehebatan Allah tak boleh menjaga aku seorang dengan bayi. Faham tak? Yakin pada Allah. Kalau Allah perintah, pasti Allah akan jaga. 7 lapis langit boleh uruskan, sikit pun tak retak, sikit pun tak ada masalah. Takkanlah aku seorang dengan bayi kecil, Allah tak boleh jaga. Itu keyakinan Allah Maha Berkuasa. Betul tak? Sebab itulah bila kita duduk dalam rumah, kadang-kadang semua ada. Suami ada, beras pun ada stok. Kan? Telefon pun ada. Tapi kadang-kadang jiwa kita tak tenang. Betul? Betul kan? Siapa yang sentiasa duduk dalam rumah dan jiwa dia tenang je? Macam Hajar. Angkat tangan. Kan jangan syok sendiri. Ha? Siapa dia yang tenang je? Susah kan? Betul tak? Apa dia? Tak adalah tenang 24 jam. Dalam satu hari tenang berapa minit? Tenang, bahagia je. Saya bukan tanya tenang tu murah ke mahal. Saya tanya berapa minit dalam satu hari kita rasa bahagia je hidup. Dalam rumah, dalam keadaan semua keperluan ada. Time tidur. Tidur itu bukan tenang, itu terpaksa tenang. Ha? Betul tak? Tapi Hajar tenang berapa lama? 24 jam. Jadi ketenangan, kebahagiaan berdasarkan apa? Ha? Yakin, beriman dengan Allah. Buat apa-apa kerana Allah, tenanglah hidup. Walaupun tidak ada apa-apa. Tapi kalau tidak ada Allah dan ada segala-galanya, celakalah hidup manusia. Firaun ada segala-gala tak? Tapi bahagia tak hidup? Tak bahagia. Dan bahkan dia ada kerajaan yang besar, tentera yang hebat, tapi dia takut pada Musa yang dia besarkan. Betul? Takut pada Musa. Kamu ada kerajaan, kamu ada tentera, kenapa takut pada Musa yang kamu besarkan, yang kamu bagi makan? Kenapa takut? Itulah tanda kekuasaan dan harta tidak membahagiakan manusia. Kan? Kita pernah tak tengah-tengah malam gelap berzikir kepada Allah dalam gelap? Pernah tak dalam gelap berzikir kepada Allah? Pernah. Bila tu? Sebab elektrik terputus ke apa? Sebab apa? Oh, sebab terjaga daripada tidur. Bukan sebab dalam gelap lah. Kebetulan. Kebetulan. Kita kalau elektrik tak ada ke apa kan, katalah gelap. Mulut kita boleh tak berzikir pada Allah? Masa tu. Elektrik putuskan. Kita bukan fikir nombor telefon TMB, tapi terus zikir subhanallah, subhanallah. Ada tak? Jadi ini. Oh, jarang kan? Okey. Antara kita dengan Nabi Yunus alaihissalam, siapa bahagia? Nabi Yunus. Nabi Yunus. Nabi Yunus bila duduk dalam perut ikan yang gelap, dia gedebar, dia risau, dia tak bahagia ataupun dia bahagia. Apa bukti? Berzikir. Dia boleh berzikir. Subhanallah. Perut ikan gelap. Lepas tu kegelapan laut. Kemudian kegelapan malam. Handphone tak ada, line tak ada langsung. Dia boleh berzikir. Apa zikirnya?
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia zikir dia tu, dia logiknya bila duduk dalam perut ikan macam tu kan, tak nampak apa-apa, tak tahu apa di luar, orang pun tak tahu Nabi Yunus di mana. Logiknya dia minta doa apa? Lepas dari perut ikan paus. Logiknya dia minta doa apa? Minta, ya Allah keluarkan aku daripada. Betul kan? Kalau kita duduk dalam perut ikan, kita berzikir subhanallah subhanallah ke doa minta keluar? Ha? Minta keluar kan? Tapi Nabi Yunus minta apa? Minta ampun. Antara Nabi Yunus dengan kita, siapa yang paling banyak dosa? Kita paling banyak dosa, tapi kita tak pernah berzikir ketika gelap. Nabi Yunus satu dosa dia, tapi bila dalam gelap, perut ikan, dia tak minta langsung nak keluar daripada perut ikan. Yang dia minta ialah minta ampun. Kita kadang-kadang dalam cerah pun tak minta ampun, walaupun dosa lebih banyak daripada Nabi Yunus. Betul kan? Sebab apa tu? Sebab kita dalam kegelapan. Kegelapan apa? Ilmu. Kadang-kadang kita tak perasan dosa kita banyak, kan? Nabi Yunus dosanya apa ni? Apa dosanya? Merajuk. Merajuk. Oh, merajuk ni berdosa ke? Merajuk. Kalau merajuk tu berdosa, yang paling banyak berdosa isteri kan? Betul kan? Suami okey je, ha? Nak merajuk je lah. Ha? Okey. Kenapa merajuk Nabi Yunus adalah satu kesalahan? Sebab Buruk sangka ke Allah. dia berburuk sangka pada Allah. Dia tak boleh terima. Setelah dia buat kerja dakwah, kaum dia menolak. Jadi kecewa. Bila kecewa tu sebenarnya buruk sangka, ada sikit buruk sangka pada Allah. Kerja Nabi, kerja pendakwah menyampaikan. Bila kaum tak nak terima, jangan kecewa. Bila kecewa seolah kita tak setuju dengan Allah. Betul? Ada seorang tanya saya tadi kan. Jangan kecewa. Bila kecewa kita tak setuju dengan apa yang Allah takdirkan. Jadi dengan hanya satu dosa pun Allah hukum Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus. Kita berapa banyak dosa? Tapi kita tak pernah ditelan oleh ikan paus. Yang berlaku ialah kita sentiasa telan ikan. Betul kan? Lepas tu lepas telan ikan, tak minta ampun pun. Okey? Jadi poin saya nak sebut di sini apa dah? Nabi cakap apa? Kalau kamu hijrah kerana Allah dan Rasul, kamu dapat Allah dan Rasul. Itulah sumber kebahagiaan manusia, bukan harta. Bila kamu dapat Allah dan Rasul, di mana sahaja, apa keadaan kamu bahagia. Tapi kalau kamu salah niat untuk dapat dunia, kamu tak akan bahagia. Sebab pemberi bahagia bukan dunia. Pemberi bahagia ialah Allah. Okey? Jadi sekarang, betulkan niat kita hari ini. Kita datang hari ini untuk apa? Sebab kita ni nak belajar apa ni? Ayat-ayat Allah. Benda yang paling mulia, benda yang paling suci. Jadi benda yang paling mulia kadang-kadang orang belajar tak masuk. Sebab apa? Mungkin niatnya tidak betul. Okey, datang hari ini kita niatkan kerana apa? Kerana Allah. Bila niat kerana Allah, apa bukti? Apa saja yang Allah cakap yang kita akan belajar nanti, on the spot, sami'na wa ta'na. Kalau kita dengar daripada Allah, daripada Al-Quran, yang bercanggah dengan apa yang kita buat, tiba-tiba kita tak berubah. Kita datang bukan kerana Allah. Betul tak? Setuju? Yalah, kalau kamu kerana Allah, Allah cakap berubahlah. Dan saya dah sebut tadi, punca bahagia ialah bila dengar perintah Allah. Kamu carilah harta banyak mana, kalau kamu langgar perintah Allah, kamu tak akan bahagia. Okey? Bolehkah? Jadi sekarang supaya kita dapat Allah beri hidayah pada kita untuk memahami ayatnya, dan supaya kita istiqamah, benda yang paling asas betulkan niat. Okey? Sebab Quran ni berat. Quran ni satu benda yang berat.
Sebab tu ramai yang tak suka belajar tadabbur Al-Quran. Tahu apa rahsianya? Kalau belajar hadis, okey lagi. Kalau belajar zikir-zikir, okey lagi. Kalau belajar fiqh, okey lagi. Tapi kalau belajar tadabbur Al-Quran, tak ramai yang nak belajar. Tahu sebab apa? Banyak perintah. Sebab Quran nak betulkan kita, bukan nak betulkan orang. Yang pertama nak betulkan kita. Yang paling utama nak betulkan hati. Yuzakkihim. Quran nak sucikan hati kita. Dalam hati kita banyak tak penyakit? Banyak. Antaranya? Sombong. Boleh senaraikan penyakit? Sombong. Malas lagi? Sombong. Dengki. Riak. Iri hati. Riak. Ujub. Riak. Takabur. Oh, banyaknya. Kan dah lama belajar. Tak hilang? On the way. Hati tertutup. Hati hitam. Dalam banyak-banyak penyakit, ada satu penyakit yang kita tak sebut. Penyakit inilah paling bahaya. Ain. Tak. Penyakit paling bahaya. Yang dengan penyakit inilah datang penyakit-penyakit yang lain. Dengki, dendam, cemburu. Semua penyakit ini datang daripada satu penyakit yang sangat bahaya. Dan ramai tak perasan. Inilah punca kepada segala penyakit hati. Siapa tu? Apa dia? Hati mati. Taklah, apa penyakit yang menyebabkan hati mati? Nafsu. Kalau tak tahu penyakit bahaya ni. Tak ada ilmu. Tak ada? Ha? Tak bersyukur. Okey. Ada seorang sahabat berkata, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah punca kepada segala dosa. Ibu kepada segala penyakit ialah hubbud dunia, cinta dunia. Betul tak? Bila kita cinta dunia, kita akan buat apa saja, solat lambat. Sebab apa? Urus anak. Anak tu sebahagian daripada dunia. Kenapa tak sempat baca Al-Quran? Sebab sibuk dengan dunia. Kenapa tak sempat solat sunat? Meeting. Rawatib? Sebab dunia. Kenapa tak sempat ajar anak sunnah Nabi, cara solat Nabi? Sebab dunia. Kenapa dengki? Sebab dunia. Kenapa suka panas, baran? Sebab dunia. Betul kan? Segala punca penyakit hati berpunca daripada cinta dunia. Sebab itulah benda yang paling sukar dalam hidup ialah untuk tinggal dunia. Faham tak? Dan sebab itulah Allah test bagaimana sahabat-sahabat Nabi menjadi hebat. Bagaimana sahabat Nabi boleh jadi hebat daripada asalnya gembala kambing, penyembah berhala, bunuh anak perempuan, pelacuran, penzinaan, rasuah, macam-macam penyakit. Tapi akhirnya mereka ni menjadi manusia yang terhebat di dunia, dulu, kini dan tak akan berulang. Apa tipsnya? Apa tips? Kita dengan sahabat Nabi siapa lebih hebat? Dan kalau kita nak jadi orang hebat, kita kena follow sahabat. Sebab sahabat terbukti orang yang hebat. Selagi kita tak follow Nabi dan sahabat, mustahil kita akan jadi orang hebat di sisi Allah. Okey, soalan saya tadi, apa tips yang menjadikan para sahabat ni hebat, manusia terhebat? Sehingga Nabi, pengiktirafan daripada Nabi, khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi ialah generasi aku. Bahkan Nabi kata, di syurga nanti, syurga yang paling tinggi atas, dan bawah dia macam kita duduk di bawah, di bumi, dan kita nampak bintang-bintang di langit. Jarak antara syurga atas dengan syurga bawah seumpama kita di bumi, kita melihat bintang di langit. Itulah syurga yang atas pada kita. Dan Nabi kata itulah tempat Abu Bakar dan Umar. Hebatnya sahabat, syurga tertinggi. Apa tips dia sehingga mereka menjadi orang terhebat?
Faham. Ha? Betul lah ikut Nabi, tapi apa rahsianya? Faham. Tak, saya sebut tadi kan, seorang sahabat berkata, punca kepada segala penyakit hati ialah cinta dunia. Kalau hilang cinta dunia, hebatlah dia. Jadi kehebatan para sahabat ialah Allah didik mereka tidak ada sedikit pun cinta dunia. Apa bukti? Mula-mula bila mereka masuk Islam di Madinah, di Mekah, mereka ditekan, dihinakan. Kemudian Allah perintah supaya mereka berhijrah, tinggal dunia. Jadi bila mereka berhijrah dan tinggal dunia, tidak ada lagi dunia dalam hati. Yang ada ialah bila mereka tinggal, bukan tinggal dunia makna tak cari dunia, bukan keluarkan dunia daripada hati. Sebab itulah sahabat bila infak untuk agama Allah, dia infak sikit ke banyak? Banyak. Kenapa? Sebab Nabi selama tempoh di Mekah 13 tahun, banyak ayat Quran cerita pasal ganjaran orang yang infak, ganjaran orang yang beramal soleh, ganjaran orang yang buat kerja dakwah di akhirat adalah syurga tertinggi. Itu yang Nabi tanam dalam kepala mereka sehingga mereka anggap dunia ini terlalu kecil. Betul. Bila mereka nampak akhirat, dunia jadi senang tak untuk bagi? Betul. Bila mereka nampak ganjaran besar yang kekal abadi, maka dunia jadi kecil. Dan ketika itu senang tak nak infak? Senang tak? Yang jadi susah kita nak infak untuk kebaikan kita juga. Sebab apa? Sebab kita tak nampak akhirat. Bila tak nampak akhirat, kita nampak dunia besar je. Betul? Hebat je. Betul kan? Sebab cerita akhirat kurang masuk. Macam mana nak dengar cerita akhirat setiap hari? Siapa boleh jawab? Macam mana nak masuk cerita akhirat? Kita dah nampak banglo, dah nampak kereta mewah. Ya Allah nak bagi apa dah? Jauh dari Istana yang di bawahnya? sungai. Sungai. Ada siapa-siapa kat sini, banglo dia ada sungai, 4 jenis sungai di bawah. Ada? Simpul. Kalau dia saya nak pergi dan nak selfie. Tak ada kan? Tapi yang Allah bagi sungai di bawah dan kekal abadi. Jadi hak milik kita. Jadi bila Nabi cerita, sahabat betul-betul nampak syurga macam depan mata. Maka dunia tu, bukan dia tak cari. Dia cari, dia beli syurga dengan duit tu. Boleh faham? Dia bukan tak cari dunia. Dia cari dunia untuk beli akhirat. Bukan cari dunia untuk beli lagi dunia. Kalau cari dunia untuk beli lagi dunia, dia tak akan puas. Betul tak? Cari lagi, cari lagi. Akhirnya dia jadi hamba dunia. Tak akan puas. Bila dia akan menyesal? Bila dia mati. Masa mati dia minta nak cari balik semula ke dunia untuk cari dunia lagi, besarkan bisnes ataupun untuk apa? Amal soleh. Betul? Kenapa dia minta amal soleh? Masa kat dunia, Allah bagi peluang untuk dia beramal, tapi tak beramal. Bila mati, dah tak ada peluang, dia minta pula nak beramal. Kenapa? Sebab masa tu, bila dah mati, dia betul-betul yakin yang boleh selamatkan dia di kubur, di padang mahsyar, hanya amal soleh. Masa tu dia betul-betul yakin. Maka dia minta untuk beramal soleh. Tapi sekarang tak berapa yakin kan? Betul? Sebab itulah amal soleh kadang-kadang kita buat cincai. Tapi kalau untuk dunia, first class. Betul kan? Okey. Bolehkah? Jadi insya-Allah betulkan niat, kita datang belajar untuk berhijrah kerana Allah dan Rasul. InsyaAllah kita akan bahagia. Jangan salah faham pula, ustaz ni nak suruh kita jadi miskin. Tak. Teruskan kekayaan anda. Ada tak sahabat yang kaya? Tapi sahabat kaya kat dunia dan di akhirat paling kaya. Jangan pula kita kaya kat dunia, di akhirat fakir miskin. Jangan. Okey? Jadi sekarang saya nak sebut kesan Al-Quran yang kita nak belajar ni. Ini teks dalam bahasa Arab.
Ada yang kalangan pelajar yang belajar bahasa Arab? Ada? Ha? Ramai. Syuhada? Oh, dia mati syahid. Saya awal. Dia kalau belajar bahasa Arab je mati syahid. Pasal apa? Pada bahasa Arab tu untuk kita mendapat kelebihan yang tertinggi, iaitu kita boleh faham Al-Quran. Tapi rugi kan? 3 kali belajar, 3 kali mati syahid. Ha? Okey. Silau ke? Tak silau. Saya pula yang silau. Saya kena duduk sini. Okey. Ini tajuk dia. Saya rasa sebelum kita mula belajar tadabbur daripada surah As-Saffat, ini intro dia lah. Sangat-sangat penting supaya kita istiqamah dalam belajar. Okey. Kesan asarul Quran fi taghyiril insan. Kesan Al-Quran dalam mengubah manusia. Kita semua nak berubah jadi baik. Kita semua nak anak kita berubah jadi baik. Tapi banyak benda, banyak cara kita buat kadang-kadang tak berubah. Sebab apa? Kita tak guna kaedah Nabi. Jadi apa yang Nabi guna sehingga Nabi boleh mengubah masyarakat Arab? Kesan Al-Quran fi taghyiril insan. Kesan Al-Quran dalam mengubah manusia. Okey. Lamma nazal Al-Quran, maka tatkala turun Al-Quran, taghayyara al-Arab. Orang Arab berubah. Bila turun Al-Quran, masyarakat yang paling jahat, yang paling rosak akhlaknya berubah menjadi masyarakat yang terbaik. Wa u'ida bina'a syakhsiyatihim, dan peribadi-peribadi orang Arab bertukar mengikut manhaj Rabbani, cara Tuhan, bukan ikut nafsu dah. Wa taghayyaru, dan mereka berubah dengan ayat Allah. Jadi orang Arab berubah dengan apa? Ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita nak ubah diri kita, anak kita, keluarga, kaedahnya guna ayat Allah. Tapi bukan baca ayat Quran lepas tu tiup kat muka anak kita. Bukan. Nabi tak pernah buat. Ada orang buat macam tu kan? Dia baca ayat Quran, ataupun dia jampi, lepas tu dia tiup atas muka anak dia. Lepas tu anak dia yang degil, tiba-tiba jadi lembut. Ada macam tu? Tak ada. Kalau dengan cara tu boleh melembutkan hati manusia, dah lama Nabi buat pada Abu Jahal. Kan? Abu Jahal mana sini? Nabi mau baca, Nabi tiup. Puf. Besok Abu Jahal jadi baik. Tak. Bukan semudah itu. Wahazil maqalah, risalah ini, artikel ini membongkar, mendedahkan satu sudut daripada kesan Al-Quran dalam mengubah manusia. Okey. Saya ringkas. Sebelum Allah memberi nikmat kepada manusia, bi'a'zami nikmat, dengan nikmat yang terbesar. Sebelum Allah bagi nikmat kepada manusia dengan nikmat yang terbesar, iaitu inzalul Quran. Nikmat yang paling besar ialah turun Al-Quran. Sekarang kita rasa tak Quran tu nikmat terbesar? Rasa tak? Mana kita lebih gembira? Kita faham 2-3 ayat dengan suami bagi 3,000. Mana lebih gembira? Ha? Dua-dua gembira. Ha? Oh. Sekejap lah. Tadi bila saya tanya, apa nikmat terbesar? Jawab, Al-Quran. Betul? Nikmat terbesar. Tapi bila suami bagi 3,000, dengan ustaz bagi faham 3 ayat Al-Quran, kita lebih gembira? Kata, apa? Ter. Yang mana kita paling gembira? Al-Quran. Nah, cakap benar, Allah tahu apa dalam hati. Ya? Allah tahu. Realitinya kita lebih... Betul tak? Makna apa tu? Quran bukan nikmat terbesar dalam hidup kita. Quran belum menjadi nikmat terbesar. Kenapa kita tak gembira dengan Al-Quran? Kenapa kita lebih gembira 3,000? Sebab kita dididik. Dengan duit tu kita boleh buat macam-macam. Betul? Dan kita tak pernah dididik
bahawa dengan faham Al-Quran, kita kenal Tuhan. Dan Tuhan akan bawa kita ke syurga yang kekal abadi. Yang tu kita tak dididik. 3,000 kekal berapa lama? Seronok berapa lama? Siapa ada pengalaman? Ha? Berapa hari habis? Sehari. Masya Allah, kuatnya berbelanja. Beli handbag. Kita nak cari 3,000 sebulan baru dapat. Dia 3,000 satu hari habis. Dia beli handphone. Ha? Beli handphone, ha? Tengok. Kita nak duit sebab nak bahagia. Allah tahu. Allah yang cipta kita. Memang Allah nak bagi kita bahagia. Tapi kita tak faham. Nilai bahagia yang Allah nak bagi adalah kekal abadi. Tidak ada penat, tidak ada letih, tidak ada sedih, tidak ada tua, tidak ada sakit, tidak ada mati. Yang tu bahagia yang Allah nak bagi. Tapi tak masuk. Yang masuk pada 3,000 bahagia. Boleh berjalan, boleh makan, boleh buat apa saja. Betul? Lepas tu cari lagi. Last kali apa dah? Bila dah tua, tengok 3,000 tu, nak buat apa ni? Saya makan gigi pun tak ada. Betul tak? Bila sampai tahap tu, 3,000 tak ada nilai. Betul tak? Pernah tak tengok datuk yang tua bertongkat bawa emas? Mana ada? Tak larat bawa dah. Dia tak lalu dah tengok. Betul tak? Itulah dunia. Itulah dunia. Tapi yang Allah nak bagi syurga ni, yang Allah nak bagi syurga, bila kita duduk dalam syurga 1,000 tahun, lepas 1,000 tahun ada tak boring dengan syurga? Ada tak lepas 1 juta tahun, penghuni syurga dah tua, tak larat, makan pun tak lalu? Ada? Tak ada. Kita akan sentiasa muda. Berapa umurnya? 33. Oh, hafal umur ahli syurga. Hafal lah. Tapi macam kita lebih suka pada dunia yang akhirnya umur kita sampai 50-60. Betul? Cara kita, umur di syurga 33. Okey, selepas 1,000 tahun, berapa umur ahli syurga? 33. Lepas 1 juta tahun? 33. Kita lepas 5 tahun, umur kita berapa? Kita nak yang sentiasa muda ataupun yang akhirnya tua? Nak yang muda kan? Okey. Tapi banyak masa kita cari yang akhirnya jadi tua ataupun kita banyak masa cari yang akhirnya sentiasa muda. Ha? Tak banyak masa kita, tenaga kita, duit kita, kita kejar yang 33 tahun kekal ataupun kita kejar untuk kehidupan yang akhirnya tua dan mati. Betul? Itulah realiti kita. Betul kan? Okey. Saya tak tahulah, sempat habis kata ni intro dia memang kena itu sikit. Kena pasak betul-betul supaya lepas ni jangan mati syahid. Okey. Sebelum Allah menurunkan nikmat yang terbesar kepada manusia iaitu turunnya Al-Quran kepada khatami al-anbiya, nabi penutup, makan al-Arab, tidaklah Arab kecuali keadaan Arab, orang Arab masa sebelum turun Al-Quran mutafarriqah, berpecah belah, bergaduh. Semua baina asyiyatin aw duhaha. Tiba-tiba lepas turun Al-Quran mereka menjadi ikhwatun. Macam adik-beradik walaupun bukan saudara mara, berkasih sayang. Kemudian waqad nassa Al-Quran. Allah telah sebut dalam Al-Quran berdasarkan dengan nikmat Al-Quran. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Okey, kita terjemah sama-sama. Wazkuru. Cuba. Wazkuru. Cuba. Wazkuru. Ingatlah. Allah perintah supaya kita ingatlah. Ingat apa? Nikmat Allah. Nikmat Allah. Nikmat Allah. Alaikum. Atas kamu. Is ketika mana? Kuntum, kamu dulu adalah a'da. Musuh. Ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Sebelum ni kamu sentiasa berperang, bermusuh, bergaduh. Fa'allafa, lalu Allah mentaklifkan. Taklif ni mana? Menyatukan.
baina qulubikum, di antara hati-hati kamu. Fa asbahtu, lepas tu kamu menjadi bi ni'matihi, dengan nikmatnya ikhwana. Mula-mula a'da, musuh. Bila Allah turun nikmat jadi ikhwan. Okey. Saya nak tanya, dalam ayat ni Allah sebut nikmat Allah kan? Siapa perasan apa nikmat Allah yang Allah sebut dalam ayat ni? Quran. Ingat yang bercakap ni siapa? Allah. Kita kena faham. Sebab kadang-kadang bila ditanya tentang nikmat, kita akan jawab apa? Apa itu nikmat? Kita akan jawab apa? Betul. Harta? Tu ada Ali Imran ayat 103. Ali Imran 103. Okey, kita dididikkan. Bila sebut nikmat, kita akan bayangkan apa dia? Harta, sihat, apa lagi? Tenang, panjang umur. Panjang umur, anak kan? Tapi dalam ayat ini Allah sebut ni'matallah. Dulu kamu bergaduh, berperang, berbalah. Tapi dengan nikmat Allah, kamu menjadi ikhwan. Apa nikmat itu? Rasul dan Quran. Apa dia? Rasul dan Quran. Hidayah. Tapi Allah kata dulu kamu bergaduh. Saya nak tanya, kalau kita hidup dalam keadaan kita bergaduh, suami isteri, dengan anak, dengan jiran, dengan masyarakat, bahagia tak? Tak. Jadi nikmat itu apa dah? Bila hidup dalam keadaan berkasih sayang. Betul tak? Suami isteri berkasih sayang, anak-anak berkasih sayang, dengan jiran, dengan sahabat, itulah antara punca bahagia. Tapi siapa yang berfikir bahawa antara nikmat Allah ialah hidup berkasih sayang antara sesama kita? Banyak tak ibu bapa yang mengadu masalah suami, masalah isteri, masalah anak, betul tak? Itulah punca manusia tidak bahagia. Sebab tidak ada kasih sayang. Betul kan? Setiap hari kita dengar suami bunuh isteri, suami cerai isteri kan? Dan nak banding dengan dulu, dengan sekarang, keadaan sekarang lagi parah kan? Jadi masyarakat kita secara umum tak bahagia. Tidak ada ni ikhwanan. Jadi sekarang Allah, siapa yang satukan orang musyrikin Mekah yang sentiasa bergaduh, berpecah ni, siapa yang satukan? Allah. Maknanya nak dapat nikmat kasih sayang, caranya apa? Caranya apa? Beriman pada Allah. Ikut cara Allah. Sebab hanya Allah saja boleh bagi kasih sayang. Dan nak ikut cara Allah, mesti ikut Al-Quran. Okey? Kemudian, tengok. Kanu yataqattaluna. Dulu orang-orang Arab yataqattaluna. Membunuh dengan hanya kerana seekor naqah unta. Wasyah dan kambing. Kita pernah dengar tak orang Arab? Madinah ke Mekah. Kadang-kadang seekor kambing dia bunuh, dia boleh berdendam dengan kawan yang bunuh kambing dia 7 tahun. Hidup bahagia tak? Hanya kerana seekor kambing ataupun unta yang dibunuh. Sekarang ada kan? Kadang-kadang kucing dia dilanggarkan, menyebabkan dia bermusuh dengan orang langgarkan. Hanya kerana seekor kucing. Tapi selepas itu, semama labisu, tak berapa lama, mereka mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Wa nazala fihim, dan turun ayat Al-Quran yang Allah puji mereka, iaitu ayat surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ayat 9. Boleh tengok? Cuba baca. Wa yu'siruna, mereka mengutamakan ala anfusihim, mereka mengutamakan orang lain lebih daripada diri sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun diri mereka miskin. Tengok nilai nikmat Allah, nilai Al-Quran. Dulu kerana unta dia dibunuh, dia akan berdendam, dia akan tuntut bertahun-tahun. Tapi bila nikmat Allah datang, iaitu Al-Quran, apa dia? Kalau kawan dia ataupun orang yang bukan saudara, bukan yang dikenal pun memerlukan, dalam keadaan dia lapar, dia utamakan siapa? Dia utamakan kawan dia. Siapa yang mengubah tu?
Allah, iaitu Al-Quran. Sekarang ada tak dalam masyarakat kita, dia utamakan orang lain lebih daripada dirinya, walaupun dia sendiri susah? Ada? Di mana tu? Oh, mak kita. Itu sebab mak. Sebab mak ni sanggup korban apa saja. Dia ada satu kisah. Ada satu kisah seorang ibu yang miskin bawa dua anak jumpa, sebab dia lapar, dia jumpa pergi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masa tu Rasulullah tak ada. Jadi bila jumpa Aisyah pun carilah makanan. Dan masa tu Rasulullah adalah ketua negara. Tapi bila Aisyah cari makanan dalam rumahnya, tak ada, kecuali ada 3 biji kurma. Pernah dengar kisah ni? Pernah dengar? Tak pernah dengar. Kalau dah pernah dengar? Okey, saya buat cerita lain. Oh, tak pernah? Pernah? Tidak. Oh, tiba-tiba tak pernah. Okey. Jadi Aisyah cari makanan dalam rumahnya, tak ada, kecuali 3 biji kurma. Rumah siapa ni? Ketua negara. Rumah Rasulullah, ketua negara. Rumah kita kalau cari makanan ada berapa biji? Ada berapa kotak kurma? Banyak kan? Jadi Aisyah bagilah pada ibu ni. Maka ibu ni bagi satu kurma untuk anak perempuan yang satu ni, satu lagi pada anak perempuan yang satu lagi, dan satu lagi dia ambil, kan? Tapi sebelum ibu ni makan, anak dia dah habis makan. Dia minta yang ibu dia punya. Apa ibu ni buat? Dia belah dua, separuh dia bagi pada anak ni, separuh lagi dia bagi. Mana dia sendiri yang lapar, tak sempat makan. Kan? Jadi Aisyah tengok tu kagum. Seorang ibu yang walaupun lapar, tapi bagi lagi pada anaknya yang dah pun makan. Kemudian bila Rasulullah balik, Aisyah beritahu pada Rasulullah apa yang berlaku. Maka apa kata Nabi? Wanita ini adalah ahli syurga. Tengok nilai ahli syurga. Apa nilai ahli syurga di situ? Utamakan orang lain lebih pada diri sendiri, walaupun kita, kalau kita bagi orang lain dalam keadaan kita dah banyak, itu bukan kelebihan. Ambillah, saya pun banyak kat rumah tu. Kan? Nak lagi ke? Ambil je. Saya boleh beli lagi. Itu bukan kelebihan. Ini bila dia miskin, dia lapar, dia memerlukan, tapi tengok ada orang lain yang lapar, dia utamakan. Dulu, kalau orang bunuh unta, dia sekor, dia boleh berperang dengan orang yang bunuh 7 tahun. Tapi sekarang terbalik tak? Terbalik. Siapa yang menemukan mereka ni? Al-Quran. Okey, kita tengok seterusnya. Boleh turun lagi? Okey, wa kanatil asabiyah, dulu zaman sebelum turun Al-Quran, asabiyah qabaliyah. Asabiyah ni fanatik pada puak. Sangat kuat. Dia akan pertahankan puak dia walaupun puak dia zalim. Terang-terang zalim. Tapi sebab unsur perkauman, dia akan pertahankan walaupun mereka di pihak yang zalim. Tapi lepas turun Al-Quran, mereka sanggup berperang bersama orang. Contohlah orang Arab bersanggup berperang dengan orang Habsyah. Orang Rom sanggup berperang bersama orang Muslim Parsi. Tidak ada perbezaan perkauman. Sebab apa? Yang menyatukan mereka ialah Al-Quran. Semua hidup berkasih sayang, tidak ada unsur-unsur perkauman. Tapi dalam negara kita kuat ada unsur perkauman. Kan? Bila tengok bangsa lain, kita rasa macam mereka tu tak layak dapat hak, kan? Jauh sekali daripada kita nak berdakwah pada mereka supaya mereka memeluk Islam. Okey. Kemudian cuba angkat lagi. Dulu orang Arab ni bila dapat anak perempuan, apa sikap mereka? Mereka bunuh hidup-hidup. Kenapa? Sebab dia anggap anak perempuan sial. Anak perempuan ni tak boleh bantu mereka,
Kalau dalam berperang, perempuan tak boleh berperang. Kalau nak cari rezeki, perempuan. Jadi mereka anggap wanita ni sangat hina. Sampai tahap mereka ni tak layak hidup, dibunuh hidup-hidup. Okey? Dan bila mak bapak mati, anak perempuan tidak ada, tak boleh mewarisi harta. Tapi akhirnya bertukar 180 darjah. Lepas datang Islam, datang Al-Quran, wanita dimuliakan, diangkat. Wanita dapat waris hartanya. Kan? Bahkan wanita Nabi muliakan, bila Nabi nak berbincang, Nabi akan tanya isterinya. Jadi wanita begitu mulia diangkat. Bila tu? Bila datang Al-Quran. Tapi kalau kita tengok sekarang, wanita diangkat tempat yang mulia ataupun banyak dipergunakan. Ha? Sebab apa? Sebab tak ikut Al-Quran. Betul kan? Tengok senang-senang suami bunuh isteri. Kan? Senang-senang je. Senang-senang suami bakar isteri. Semakin teruk apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Apa puncanya? Dulu zaman mak bapak kita kan, tak pernah dengar pun suami bakar isteri, suami bunuh isteri. Tak pernah dengar. Kalau nak bunuh-bunuhlah. Ular ke kan? Ni bunuh isteri yang sepatut dia sayang. Itulah yang berlaku dalam masyarakat kita. Okey, tengok Tapi setelah datang Islam, wanita diangkat di tempat yang tertinggi. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menjadi apa? Rujukan para sahabat lelaki. Tokoh-tokoh sahabat yang besar yang lelaki, bila mereka nak tanya masalah, mereka cari wanita seperti Aisyah radhiyallahu anha. Begitu mulia dan tinggi kedudukan wanita disebabkan apa? Mereka mengamalkan ajaran Al-Quran. Okey. Cuba angkat lagi. Boleh angkat lagi? Saya nak ringkaskan. Okey. Dulu orang Arab biasa minum arak. Malam berjudi. Bahkan arak itu adalah makanan, minuman macam minum ais sejuk je. Tapi bila datang Islam, Islam mengubah mereka. Kalau dulu malam minum arak, tapi bila mereka faham Al-Quran, malam mereka buat apa? Solat tahajud. Bertukar 180 darjah. Bangun malam, solat tahajud. Bahkan peringkat awal sahabat, Nabi dan sahabat wajib solat tahajud. Bertukar. Macam mana? Daripada malam minum arak, buat maksiat. Bila datang Islam, datang Al-Quran, malam bangun solat tahajud sampai bengkak kaki. Siapa yang mengubah mereka? Al-Quran. Okey? Saya berpeluh sikit. Sebab biasa saya buat kelas dalam aircon. Tapi itu bukan masalah. Masalah saya ialah bukan saya berpeluh. Masalah saya ialah bila pelajar tak amalkan apa yang diajar. Kan? Jadi kalau nak berterima kasih pada saya, terima kasih yang paling besar kepada guru ialah amalkan ilmu yang diajar. Selagi ramai yang beramal, selagi banyak pahala guru. Okey. Kemudian dia bertanya, apa sebab perubahan semua ni? Daripada masyarakat yang jahiliah, yang bunuh anak, yang minum arak setiap malam, tiba-tiba bertukar masyarakat yang berkasih sayang, yang setiap malam bangun solat tahajud, korbankan harta untuk agama Allah. Semuanya adalah sebab asar Al-Quran, kesan Al-Quran dalam mengubah kehidupan manusia. Okey. Cuba angkat bagaimana mereka. Macam mana cara Nabi mengajak Al-Quran kepada para sahabat sehingga sahabat berubah. Okey. Perkataan sahabat ni daripada hadis Jundub bin Abdullah bin Sufyan Al-Bajali Al-Alaqi radhiyallahu anhu. Qal kunna. Tengok bagaimana cara Nabi ajak Al-Quran pada sahabat, bahkan kepada kanak-kanak. Jadi Nabi ajar Quran ni sejak sahabat masih kanak-kanak. Itu pun kadang-kadang dah tak berlaku. Dalam masyarakat kita berlaku tak? Kanak-kanak belajar tadabbur Al-Quran. Ada di mana? Tak tadabbur Al-Quran, bukan bacaan tajwid. Ada? Akademi. Sekolah mana?
Akademi Gulam. Akademi kan. Akademi Gulam. Apa dia? Oh, ada. Saya tak tahu. Mic tu dah mati. Habis mati. Oh. Jemaah. Okey. Pertama kali saya mengajar berpeluh. Apa dia? Balik mic. Mic. Okey. Ha? Betul. Pertama kali saya mengajar berpeluh. Bukan sebab di hadapan saya wanita. Okey? Kemudian kami dulu dengar bagaimana Nabi berjaya mendidik orang Arab yang paling jahat menjadi yang paling baik. Dalam tempoh berapa tahun? Dalam tempoh 23 tahun. Tapi sekarang banyak tak yang belajar agama, kelas-kelas agama kadang-kadang lebih 20 tahun. Tapi masyarakat kita tak berubah menjadi lebih baik. Betul? Betul kan? Oh, kenapa? Ini jawapannya. Cara Nabi dan sahabat belajar Al-Quran. Dulu kami adalah budak, gulam. Gulam ni belum balik. Berapa umur? Kalau belum balik? 10. Lebih kurang lah. Saya tak tahu lelaki umur berapa balik? Kan bila umur berapa balik? 12. Oh, 12. Oh, awalnya. 12. Okey. Kalau 12, makna sahabat ni belajar tadabbur Al-Quran ketika umur 10 ataupun 11 tahun. Mereka bersama Nabi SAW. Maka kata Jundub, kami belajar iman sebelum Al-Quran. Dengar, kami belajar iman sebelum... siapa pernah dengar hadis ni? Tak pernah? Okey, siapa faham apa maksud belajar iman sebelum Al-Quran? Kuat sikit, Kuat sikit. Sebelum. Dia belajar iman sebelum Al-Quran. Maknanya iman tu dia belajar dari apa dan dari apa? Sebenarnya dihuraikan dalam satu hadis yang lain. Kami belajar iman sebelum Al-Quran ialah kami belajar akidah. Kami belajar tentang akidah, tentang Allah, tentang hari akhirat, tentang syurga, tentang neraka. Tapi semua tu daripada mana? Daripada Al-Quran juga. Jadi kenapa dia kata kami belajar iman sebelum Al-Quran? Sedangkan iman itu juga daripada maksud kami belajar iman, kami belajar akidah, kami belajar pasal akhirat, kami belajar tentang Allah, sehingga kami kenal Allah, sehingga kami cinta Allah, baru kami belajar tajwid.
baru kami belajar bacaannya. Boleh faham? Okey, soalan dia, kalau kita nak didik anak kita, adakah kita kena ajar dulu akidah, baru ajar bacaan, iqra' dan sebagainya? Tak, kita boleh buat 2 in 1. Yang tak boleh ialah ajar tajwid, sampai betul bacaan. Tapi sampai ketua dia tak faham. Iaitu yang sangat-sangat salah. Sebab tu anak kita, saya nak cerita pengalaman saya banyak dengan budak-budak hafiz Al-Quran 30 juzuk. Banyak sangat. Sangat-sangat menjadikan hati. Mulut dia baca Quran, tapi perangainya jauh daripada Al-Quran. Kita biasa dengarkan. Bahkan kita biasa dengar guru-guru tahfiz pun tak bermoral kan. Biasa kita dengar. Kenapa? Sebab mereka tak belajar iman sebelum Al-Quran. Boleh faham tak? Sangat-sangat berbeza. Okey. Kemudian, lepas kami belajar iman, lepas kami belajar kenal Tuhan, kami pun belajar summa ta'allamna Al-Quran. Kami pun belajar baca Al-Quran. Lepas kami belajar baca Quran, kami pun baca apa berlaku? Iman kami apa faktor menyebabkan iman bertambah? Bila? Sebab dia dikenal Allah. Yang kedua, sebab dia apa yang dia baca tu dia faham. Mana iman akan bertambah bila kita baca Quran dalam keadaan kita faham. Sebab itulah bila kita baca Quran dalam keadaan kita tak faham, walaupun khatam, iman kita tak meningkat. Betul? Siapa yang baca Quran khatam, daripada sebelum tu iman 20%. Lepas baca dah khatam, naik 50%. Angkat tangan. Tak ada kan? Betul? Imam, apa bukti iman kita meningkat? Ada tak tanda-tanda iman itu meningkat? Kita tahu tak? Kita tahu tak apa tanda-tanda badan kita naik? Apa tanda? Timbangkan. Semua tahu kan? Apa tanda-tanda kita semakin kaya? Kuat sikit. Boleh beli macam-macam. Walaupun hutang. Bukan kan? Boleh beli macam-macam. Boleh pergi ke mana-mana. Akaun semakin. Betul. Semua tahu. Tapi, tahu tak kita apa tanda-tanda iman kita meningkat? Kuat. Muslimi boleh jawab. Apa tanda iman kita meningkat? Mana lebih penting? Harta meningkat? Badan meningkat? Iman meningkat. Mana lebih penting? Iman. Tapi yang kita tahu tanda-tanda meningkat bukan iman. Sedangkan iman yang penting. Okey, boleh bagi siapa? Tanda-tanda iman meningkat. Hati tenang. Oh, ramai orang syok sendiri. Ustaz, saya tenang. Balik tu letak terus tidur. Adakah iman saya meningkat? Nak beramal senang. Nak merasa akhirat dekat. Macam mana tu? Apa tanda kita rasa akhirat dah dekat? Apa tanda dia? Banyak tinggalkan? Lebih kepada akhirat. Contoh? Dulu tak solat 5 waktu. Sekarang? Solat. Lagi? Awal waktu. Solat awal waktu. Banyak sunat. Banyak buat sunat. Sekarang datang kelas ni tanda iman meningkat lah. Bukan. Dia tanda iman meningkat ialah dia iman ni bukan setakat dakwaan, pengakuan, tapi berdasarkan amalan. Kalau amalan kita semakin bertambah, dulu solat 5 waktu sahaja, sekarang dah boleh solat sunat 12 rakaat. Iman meningkatlah. Kalau iman tak meningkat, macam mana ada kekuatan untuk tambah amalan? Dulu sedekah sikit je, sekarang 1/3 harta. Dulu tak boleh bangun malam, sekarang dulu baca Quran sekali seminggu,
Surah Yasin je. Sekarang setiap hari. Semua surah. Dulu khatam sekali setahun. Bulan Ramadan je. Itu pun khatam beramai-ramai. Bukan khatam surah-surah. Tapi bila imam meningkat, kita baca surah-surah, khatam berapa kali? Sebulan sekali. Oh, sekarang dah sebulan sekali khatam. Masya Allah. Hani, ikutlah camp sebab imannya telah meningkat. Ha? Betul? Tanda cinta kita pada Allah meningkat ialah hubungan kita dengan Al-Quran semakin baik. Dulu jarang kita baca, sekarang setiap hari kita baca. Dulu kita baca setengah jam, sekarang kita baca 1 jam. Dulu kita baca tak faham, sekarang setiap ayat kita baca kita nak tengok apa Allah cakap. Aku nak tahu ya Allah. Aku nak ikut perintah Engkau sebab dengan taat pada Engkau lah punca manusia bahagia. Dulu asyik tak ada masa je untuk Al-Quran, sekarang asyik ada je masa. Itu tanda iman meningkat. Sebab itulah kata sahabat ni, bila iman dia meningkat, setelah dia baca Al-Quran. Bila dia baca Quran tu? Setelah dia belajar iman. Sekarang ada tak silibus? Yang peringkat awal ajar dulu akidah, apa yang Allah sebut tentang Allah, tentang akhirat dalam Quran, kita ajar dulu pada anak kita. Lepas tu, sambil-sambil tu kita betulkan tajwid. Belum ada kan? Waktu zaman Nabi, Quran pertama, bila Quran turun, Nabi tak, mula-mula Nabi tak buka kelas tajwid. Setuju? Kan? Zaman Nabi ada tak kelas tajwid? Tak ada. Dan Nabi buat apa dah? Inilah, ni. Nabi ajar dulu iman, selepas itu baru Nabi ajar betulkan bacaan. Sebab betulkan bacaan tu memang wajib. Tapi yang 10 kali wajib ialah faham dan amal. Okey. Kemudian dia kata apa? Kata Jundub bin Abdullah. Kamu pula, kamu yang akan datang ni, kamu belajar Quran sebelum iman. Terbalik. Kamu belajar tajwid, kamu baca Al-Quran dengan betul, kamu berlagu, kamu khatam, tapi kamu tak faham. Sebab itulah biasanya secara kebiasaan, bila dah baca Quran, dah betul, dah khatam, dia simpan Al-Quran. Kebanyakan macam tu, betul tak? Bila pula dia buka? Ramadan. Ha. Jujur lah. Ha. Ramadan. Itu pun ramai-ramai. Kalau sorang-sorang, Itu. agak-agak kalau tak ada Ramadan, macam mana kita? Kalau tak ada Ramadan kan? Tiba-tiba Ramadan tak ada. Agak-agak mungkin kita tak khatam kan? Kita tahu tak sahabat-sahabat Nabi ni khatam berapa kali? 3 hari. Ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 3 hari sekali. Tapi mereka khatam dalam keadaan mereka faham. Sebab tu mereka jadi orang yang hebat. Tapi masalah kita nak khatam Al-Quran. Kononnya ada kelebihan. Tapi sangat berbeza kita khatam dengan sahabat khatam. Uthman bin Affan, dia khatam seminggu sekali. Tapi dalam keadaan dia telah faham dan dia telah amalkan. Sebab tu dia menjadi orang yang hebat. Sebab tu dia boleh infak harta dia sebahagian besar. Sebab apa yang dia baca, apa yang dia khatam, dia telah praktiskan. Okey? Kemudian, cuba angkat lagi. Okey, akhirnya apa berlaku? Keadaan Nabi SAW khairu misal, sebaik-baik contoh. Keadaan Nabi adalah sebaik-baik contoh. Kenapa? Izkana sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi SAW yahtammu bil janibil amali. Sebab Nabi lebih utamakan, bila ajar Quran, Nabi lebih utamakan aspek amalan. Bukan aspek bacaan. Bukan aspek tajwid. Sebab Quran diturunkan untuk hudan, petunjukkan. Bukan makna jangan kita tinggalkan tajwid. Tapi masalah masyarakat kita lebih fokus pada tajwid, sehingga bila habis tajwid, dia berhenti. Betul? Sepatutnya, betulkan tajwid tu baru macam masuk tadika. Kita bila masuk tadika, apa tujuannya? Untuk membaca. Betul kan? Dah boleh membaca, kita berhenti tak anak kita sekolah? Kita sambung. Kenapa sambung? Anak kita dah boleh membaca. Apa dia?
supaya anak kita dia berjaya setelah dia dapat ilmu. Kalau sekadar boleh membaca, dia boleh tak ilmu. Sebab itulah habis membaca, boleh membaca dia kena masuk sekolah rendah. Sekolah rendah tak cukup ilmu, kena tambah. Betul? Sekolah menengah tak cukup, kena tambah lagi peringkat. Supaya anak kita boleh hidup dalam masyarakat dengan ilmu, bukan dengan membaca. Betul? Tapi bila kita buat dengan Quran, kita tak buat macam tu. Kita ajar membaca. Anak kita dia boleh baca Quran. Lepas tu, masuk tak sekolah rendah Al-Quran? Masuk tak sekolah menengah Al-Quran? Masuk tak universiti Al-Quran? Sedangkan anak kita baru boleh membaca, dia dapat tak ilmu daripada Al-Quran? Kenapa dia berhenti? Kenapa berhenti? Mana lebih penting, ilmu dunia dengan ilmu dalam Al-Quran? Ilmu dalam Al-Quran. Bila siapa dapat ilmu dalam Al-Quran, dia akan dapat dunia dan... Jadi soalnya, kenapa setelah boleh membaca Al-Quran, dia stop? Tapi bila pergi tadika, boleh membaca, boleh menulis, dia sambung. Faham? Kenapa? Ada jawapan. Apa dia? Ah? Oh, dia bila habis tadika, dah boleh membaca, dia tak berhenti, tapi dia sambung. Untuk dapat dunia, untuk berjaya kan? Berjaya kan? Betul? Adakah faham Al-Quran tak akan berjaya? Bahkan, kalau kita faham Quran, kita jauh lebih berjaya dunia dan tak nampak. Betul tak? Jadi sekarang kita kena tukar silibus kita. Anak-anak kita jangan hanya kita ajar tajwid saja. Betulkan baca, khatam, simpan. Lepas tu bila nak kahwin, baca lagi. Bila nak cerai, baca lagi. Last sekali bila mati. Mati kan? Bila mati tu, yang mati tak baca lah. Orang yang hidup pula baca untuk mati. Tapi akhirnya, tak faham kan? Yang mati pun tak faham, yang baca pun sangat-sangat rugi. Okey. Kemudian, ini cara kita kena tengok bagaimana generasi sahabat radhiyallahu anhum. Apa kata daripada Abi Abdurrahman? Dia kata haddatsana man kana yuqri'una. Telah cerita pada kami siapa yang berkata pada kami daripada sahabat Nabi SAW. Apa sahabat buat dengan Nabi? Annahum kanu, sesungguhnya mereka kanu yaqtari'una min Rasulillah. Mereka membaca daripada Rasulullah asyara ayat. Apa makna asyara ayat? 10 ayat. Wala ya'khuzuna fil ashril ukhra. Dan sahabat tak ambil 10 ayat yang lain. Hatta ya'lamu. Sehingga mereka tahu ma fi hadhihi, apa yang dalam 10 ayat yang pertama, minal amal, daripada amal dan ilmu. Lalu kata sahabat, fa inna ulimna. Akhirnya kami dah ajar oleh Nabi amal dan ilmu. Cara Nabi ajar Al-Quran pada sahabat, Nabi ambil 10 ayat. Kemudian Nabi bagi sahabat faham. Kemudian sahabat beramal. Lepas tu baru masuk ayat 10 ayat yang lain. Mana selagi sahabat tak faham, selagi sahabat tak beramal, Nabi tak pindah ayat. Dengan cara tu, sahabat berubah tak? Sahabat berubah tak? Berubahlah sebab dia Nabi ajar ilmu dan amal sekali. Selagi tak berubah, selagi tak beramal, Nabi tak pindah ayat lain. Okey. Maka daripada dalam tempoh 23 tahun, Nabi berjaya menukar penyembah berhala yang gelumar dengan syirik berpuluh-puluh tahun, yang bunuh anak, yang rasuah, yang berzina, bertukar menjadi umat yang terbaik. Sehingga apa kata Nabi tentang Umar? Apa Nabi cakap tentang Umar? Kita tahu Umar ni jahat kan? Umar dengan kita masa dia jahiliah, siapa lebih jahat? Umar jahat lah. Apa bukti Umar jahat? Dia nak bunuh Nabi kan? Nak bunuh utusan Allah, paling jahat. Tapi bila Nabi didik Al-Quran, Umar faham, Umar amal, akhirnya Umar jadi apa? Layak mengganti Rasulullah, Khalifah Rasulullah yang
Yang kedua, daripada jahat bertukar menjadi orang yang layak mengganti Rasulullah. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, kalau ada Nabi selepas aku, yang paling layak jadi Nabi, Umar. Daripada mana ni? Yang paling jahat tiba-tiba layak jadi Rasul. Siapa yang menukarkan watak Umar? Al-Quran. Apa caranya? Mereka baca, mereka faham, mereka amal. Ada tak sahabat yang belum khatam 30 juzuk, tapi akhlaknya berubah dan dia masuk syurga? Ada? Ada. Ada tak sahabat yang bukan belum khatam, belum solat lagi? Dia belum solat lagi, tapi dia boleh masuk syurga? Ada. Sebab apa? Sebab bila dia masuk Islam, masa tu nak berjihad. Dia masuk Islam, Nabi kata pergi berjihad. Nabi tak kata pergi solat. Dia ikut tak arahan? Arahan Nabi adalah arahan Allah. Bila ikut arahan Allah, walaupun satu, walaupun belum solat, dan bila dia pergi berperang, dia mati syahid, masuk syurga. Pengajarannya apa? Pengajarannya bukan baca 30 juzuk. Bukan khatam 30 juzuk. Bukan suara sedap. Tapi pengajarannya ialah, setakat mana kita faham, setakat mana kita ikut, kita adalah orang yang terbaik. Okey. Cukup ah? Mukaddimah. Ha? Sebab Quran ni benda yang berat. Kalau kita tak faham betul-betul, kenapa kita belajar? Kita mungkin separuh jalan. Bila separuh jalan, kita paling rugi. Sebab apa? Kita tak faham hidayat. Kita minta setiap hari tak hidayat. Ihdinas siratal. Semua orang minta. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjuklah kami jalan yang lurus. Berapa kali kita minta? 17 kali sehari. Tapi perasan tak, yang kita minta tu sebenarnya apa dia? Macam mana siratal mustaqim? Pernah tak kita bertanya, ya Allah, aku minta engkau 17 kali sehari dah 20 tahun. Tapi aku tak tahu macam mana siratal mustaqim. Macam mana siratal mustaqim? Siapa boleh bagi tahu? Kita kalau kita minta rezeki, kita tahu tak jalan cari rezeki? Tahu. Tapi bila minta siratal mustaqim, walaupun 17 kali sehari, tak ramai yang tahu cara nak dapat siratal mustaqim. Siapa tahu? Di mana siratal mustaqim? Macam mana caranya? Ada di mana? Ha? Siratal mustaqim kita minta dalam surah Fatihah kan? Habis surah Fatihah, surah apa? Al-Baqarah. Ayat pertama apa dia? Alif Lam Mim. Ayat kedua? Zalikal kitab la raiba fi hudan. Yang tadi kamu minta dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Allah nak bagi tahu, siratal mustaqim yang kamu cari ialah zalikal kitab dalam Al-Quran. Dia adalah hudan, petunjuk lil muttaqin. Jadi kalau kamu minta siratal mustaqim, kena faham Al-Quran. Berapa ramai yang minta siratal mustaqim berpuluh-puluh tahun, tapi dia tak faham Al-Quran. Mana dia tak akan dapat siratal mustaqim. Sebab Allah kata, zalikal kitab la raiba fi hudan. Yang kamu minta tu ada dalam Al-Quran. Dia adalah petunjuk kepada orang yang bertakwa. Okey. Bolehkah? Setakat ni rasa macam mana? Okey ke KO? Ha? Kita belum masuk surah ni. Belum masuk surah. Lepas ni insya-Allah kita masuk surah As-Saffat. Saya nak sebut, dia kelas ni sampai gol apa? Ha? Betul? Tak. Saya tak nak ikon. Saya nak belajar faham dan beramal. Boleh kuat sikit. Okey, soalan. Ada seorang sahabat yang suka baca surah Ikhlas. Jadi soalannya,
Okey, kenapa? Okey. Ada seorang sahabat. Bila dia baca, dia jadi imam. Lepas Fatihah dia baca surah. Lepas surah dia baca Qul Huwallah. Rakaat kedua dia baca Fatihah, dia baca surah, dia baca Qul Huwallah. Jadi ada sahabat yang jadi makmum tak puas hati. Kenapa kamu asyik ulang surah Al-Ikhlas? Maka jawab sahabat ni, dia jadi imam. Itu yang aku suka. Kalau kamu nak aku jadi imam, jangan banyak songeh. Ikut je. Tapi sahabat tak puas hati. Bila balik ke Madinah, mereka bertanya Rasulullah. Ya Rasulullah, ni ada sahabat yang jadi imam pada kami, asyik baca Qul Huwallah je. Cara Nabi adalah adil. Nabi dengar dulu daripada pihak yang kedua. Okey, panggil dia. Nabi pun panggil. Kemudian Nabi tanya, kenapa kamu suka baca Al-Ikhlas? Tapi dia baca surah lain. Lepas tu baru baca Al-Ikhlas. Kita pun suka baca Ikhlas, tapi tak baca pun surah lain sebelum tu. Kan? Maka dia jawab apa? Aku suka sifat Allah yang ada dalam surah Al-Ikhlas. Apa sifat Allah? Lagi? As-Samad. Lagi? Lam yalid. Allah yang tidak beranak. Walam yulad. Allah yang tidak diperanakkan. Walam yakul lahu. Dan tidak ada satu pun yang nampak macam simple. Tapi kalau kita yakin dengan sifat Allah dalam surah Ikhlas, akan menjadikan kita orang yang kuat. Sebab kita hanya bergantung kepada Allah yang hebat. Kita hanya takut hanya kepada Allah. Dan kita tak risau langsung pasal rezeki. Sebab kita beriman dengan Tuhan As-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Itu maksud dia. Boleh faham? Jadi dia faham, dia suka sifat Allah dan dia praktiskan sifat Allah dalam kehidupannya. Okey. Apa jawapan Nabi? Bila itu jawapan sahabat yang suka baca Al-Ikhlas. Apa jawapan Nabi? Allah suka pada kamu sebagaimana kamu suka pada sifat Allah dalam surah Al-Ikhlas. Itu nilai. Nilai apa dah? Kena Allah, cinta Allah melalui sifat dia, akan dapat cinta Allah. Kita pun termasuk tak orang yang cintakan surah Al-Ikhlas? Masuk tak? Tapi kita cinta surah Ikhlas sebab suka sifat Allah ataupun sebab dia pendek? Dia pendek. Dia pendek kan? Jadi kita belum tentu dapat cinta Allah. Okey, ada soalan lain? Surah As-Saffat, 2 minit 2 minit. Surah As-Saffat, surah Makkiyah. Bila surah Makkiyah banyak cerita pasal apa? Pasal hari kiamat, pasal syurga, pasal neraka. Itu yang paling asas. Bila kita yakin pasal syurga, pasal balasan Allah, dunia ni kita anggap macam kecil. Tapi kalau akhirat tidak ada dalam kepala kita, dunia adalah benda yang segala-galanya. Jadi surah As-Saffat, surah Makkiyah. Ayatnya berapa? Dalam satu hadis, kata seorang sahabat, Nabi suruh kami meringankan solat. Bila jadi imam lah. Bila jadi imam kena ringankan solat. Kenapa? Sebab meraihkan makmum. Ada makmum yang tua, ada makmum yang sakit, ada wanita. Jadi kalau jadi imam kena, tetapi Nabi baca surah Saffat dalam solat. Surah Saffat ada berapa ayat? 182. Jadi ringan-ringan Nabi pun surah Saffat. Bahkan Nabi kalau solat subuh setiap rakaat, Nabi akan baca 60 ayat sehingga 100 ayat setiap rakaat. Itu ringan. Kita kalau ringan surah apa? Inna a'tayna. Itu kalau ringan. Kalau panjang? Al-Kafirun. Siapa pernah baca surah Al-Baqarah dalam solat fardu? Oh, tengok. 4 ayat. 4 ayat. Tak, maksud saya baca surah Al-Baqarah habislah. Oh, habis.
Kalau baca alif lam mim zalikal kitab, Allahu akbar, itu bukan surah Baqarah. Itu beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah. Kita tahu tak Nabi pernah tak baca surah panjang dalam satu rakaat? Tahu? Surah apa? Al-Baqarah. Surah Baqarah, An-Nisa. Ali Imran, An-Nisa. An-Nisa. Hanya satu, tiga surah panjang ni berapa juzuk? 5 juzuk lebih. Hanya Nabi baca satu. Kenapa Nabi tak boring, tak penat, tak letih? Kita kadang-kadang baca 3 ku pun dah penatkan. Sebelum tidur baca 3 ku, tak sempat habis 3 ku, 2,5 aja kan? Kenapa? Nabi tak penat, tak letih, tak boring, tak jemu. 5 juzuk, baru satu rakaat. Kenapa? Sebab tidak ada nikmat yang paling besar melainkan kita dapat bercakap dengan Allah. Kita faham apa yang Allah cakap. Bila kita dapat nikmat tu, baca panjang, berdiri lama pun tak rasa. Macam kita bercakap dengan kekasih kan. Tengah panas, matahari terik. Berdiri 1 jam, berpeluh. Orang tengok, kenapa duduk tengah panas? Lama tu. Tak ada, baru je. Sebab apa? Cinta. Betul tak? Cinta membutakan hati. Bukan membutakan mata, membutakan hati. Kerana cinta, manusia sanggup buat apa saja. Panjat gunung 10 jam, pikul barang berat pun, duduk atas gunung sejuk, membahayakan. Kerana cinta, manusia sanggup buat. Betul? Tapi nak bangun malam, bukan panjat gunung. Nak bangun malam, bukan nak panjat gunung. Bila air sebelah. Bilik aircon. Dah nak solat 3 rakaat sahaja. Rasa panjat gunung ke rasa macam apa? Betul tak? Kadang-kadang kita nak solat sunat witir lepas isya, 1 rakaat je. Bercinta tak? 1 rakaat. Itu sebenarnya tanda apa tu? Manifestasi daripada tidak cinta Allah. Tidak cinta Allah. Nabi sebab cinta Allah boleh solat 5 juzuk 1 rakaat sampai bengkak kaki. Cinta. Kita bukan bengkak kaki, tidur sampai bengkak mata. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Fokus dia patut nak khatam lagi ataupun nak baca sambil memahami, walaupun katalah dia baca sehari 4. Tapi sebab dia nak memahami, dia mungkin tak dapat baca 4 buku surat. So kalau selalu macam dia boleh khatam dalam setahun 2 kali, tapi lepas dia dah nak melalui peningkatan yang baru ni, memahami Quran, dia tak dapat baca sebanyak tu. Macam mana? Okey. Soalan dia, macam mana kita nak seimbangkan antara kelebihan baca Quran banyak dan khatam dengan baca dan faham? Macam mana kita nak seimbangkan? Ataupun mana lebih baik? Okey. Sebenarnya Al-Quran ni Allah kata apa? Lau anzalna hazal Quran ala jabalin la ra'aytahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Kalau Quran diturunkan ke atas gunung dan gunung tu faham, apa jadi pada gunung? Gunakan pecah, khusyuk dan pecah. Hebatnya Al-Quran. Hebat Al-Quran, makna setiap ayatnya adalah hebat. Sebab tu, Nabi pernah baca satu ayat daripada tengah malam, Nabi ulang ayat yang sama dalam solat sampai subuh. Kenapa? Sebab satu ayat memberi kesan yang sangat besar, walaupun satu ayat. Maka sebab tu ulama kata, kita faham satu ayat dan memberi kesan dalam kehidupan kita, lebih baik daripada kita khatam 30 juzuk, satu ayat pun tak memberi kesan. Bahkan ulama kata antara musibah pembaca Al-Quran ialah bila mindset dia nak khatam. Musibah. Kenapa? Bila dia nak khatam, dia tak akan tengok pada makna. Betul tak?
musibah bila dia tak faham Al-Quran. Salah satu sebab dalam kepala dia, aku baca nak khatam. Dia tak akan tengok makna. Dia akan kerugian yang besar. Okey? Jadi, jawapan pada soalan, kalau kita nak pahala baca satu huruf, 10 pahala, dan dalam masa sama kita nak juga faham. Kita tetapkan masa, contoh satu hari, 1 jam untuk tadabbur, untuk faham. Okey? Okey, yang ni dulu. Satu jam kita bagi masa untuk faham. Sebenarnya 1 jam tak cukup, kan? Kadang-kadang bos kita cakap ataupun suami kita cakap dan banyak kebaikan. Kita dengar tak walaupun 2 jam? Dengar. Ini kata-kata Allah, pasti ada kebaikan. Tak apalah, untuk permulaan kita letak 1 jam untuk kita faham Al-Quran. Walaupun hanya 1 ataupun 2 ayat. Saya kalau mengajar tadabbur, 1,5 jam baru 2 ayat. Tak apa. Yang penting kesan tu. Okey? Kemudian untuk kita baca dapat pahala, tanpa faham kita bagi masa 1/2 jam. 1/2 jam. Percayalah, kesannya lagi hebat daripada kita fokus pada khatam. Jangan bekerja pada khatam. Yang sebab bekerja pada khatamnya, kita tak fokus pada maknanya. Okey? Soalan tadi, kalau baca terjemahan tak faham. Kalau baca terjemahan tak faham. Kita kalau tak faham bab dunia, kita buat apa? Kita cari, betul tak? Kita cari guru. Kadang-kadang tak cukup faham, kita cari guru tambahan, tuition. Hanya untuk faham dunia. Ini untuk faham akhirat, untuk faham Al-Quran. Bila baca terjemahan tak faham, belajarlah. Sekarang YouTube banyak tak? Tekan dia. Nak surah apa, ayat apa, dihuraikan. Yang saya pun banyak, surah Baqarah, surah Ali Imran. Hampir 2/3 Al-Quran, saya dah tadabbur lengkap. Buka je. Soal je nak ataupun tidak ada. Okey. Ada soalan lain? Tak ada? Kalau tak ada, apa yang baik daripada Allah dan sekiranya ada saya terkesar bahasa, menyebabkan kecil hati dan menyebabkan tak nak datang lagi, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل